Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan. Hari ini, kami akan membentangkan tentang isu gelandangan mengikut etnik di Sarawak. Sebagai pengenalan, apakah maksud gelandangan? Gelandangan adalah sekumpulan masyarakat atau digelar komuniti jalanan, biasanya di bandar-bandar. Gelandangan dalam Kamus Dewan edisi keempat tahun 2010 bermaksud orang yang pekerjaannya atau tempat tinggal tidak tetap dan tidak tentu tempat kediaman atau pekerjaannya. Akta Orang Papa 1977 menjelaskan bahawa gelandangan ditakrifkan sebagai orang papa yakni golongan yang tiada tempat tinggal dan memerlukan perlindungan. Gelandangan mempunyai pelbagai definisi dan takrifan mengikut pelbagai tempat. Sebagai contoh, perkataan gelandangan juga digunakan di Indonesia. Namun begitu, tafsiran makna di Malaysia dan Indonesia boleh menunjukkan situasi yang berbeza walaupun menggunakan perkataan yang sama. Bagi situasi di Malaysia, kajian lepas telah menunjukkan bahawa terdapat 3 definisi untuk mengklasifikasikan gelandangan, antaranya kumpulan terpinggir, kekurangan akses kepada perumahan menyebabkan mereka kehilangan tempat tinggal atau berpotensi kehilangan tempat tinggal, dan perancangan dan reka bentuk perumahan yang berkaitan dengan golongan miskin atau teras miskin. Walau bagaimanapun, ramai orang sering beranggapan bahawa kumpulan gelandangan ini negatif dari pandangan mereka. Namun, sebahagian daripada kumpulan gelandangan ini tidak mempunyai banyak pilihan sehingga mereka berada di situasi yang membuatkan mereka tidak mempunyai tempat tinggal dan memerlukan perlindungan asas sebagai seseorang manusia. Objektif kajian. Objektif kajian yang pertama adalah untuk mengkaji faktor-faktor kemenjadian gelandangan di Sarawak. Melalui kajian yang dijalankan, diharapkan agar topik ini akan meningkatkan kesedaran orang awam tentang persoalan yang timbul dalam isu gelandangan yang sering berkembang. Objektif yang kedua adalah untuk menyelidik kaitan etnik dengan kemenjadian gelandangan di Sarawak. Ini mencadangkan bahawa etnik dan kemenjadian gelandangan di Sarawak adalah berkait rapat atas faktor-faktor tertentu seperti peluang pekerjaan, penerimaan oleh masyarakat, bantuan dari organisasi-organisasi tertentu dan sebagainya. Tinjauan literatur. Terdapat beberapa subtopik yang akan dibincangkan dalam tinjauan literatur. Yang pertama, faktor-faktor yang membawa kepada masalah gelandangan. Yang kedua, kemiskinan dan ketidakseimbangan ekonomi. Yang ketiga, gelandangan di Sarawak mengikut etnik. Yang keempat, kadar pengangguran dan kemiskinan mengikut etnik di Sarawak. Dan akhir sekali, yang kelima adalah peluang pekerjaan mengikut etnik di Sarawak. Subtopik 1. Faktor-faktor yang membawa kepada gelandangan. Faktor-faktor yang membawa kepada gelandangan secara umumnya adalah seperti disisihkan keluarga, pengangguran, tidak berkemampuan membiayai rawatan penyakit kronik, gangguan emosi dan mental, serta penyalahgunaan dada. Punca-punca kepada faktor-faktor tersebut secara umumnya berpunca daripada kemiskinan. Seterusnya adalah kemiskinan dan ketidakseimbangan ekonomi. Hasil daripada penulisan kajian-kajian lepas telah mempersetujui bahawa gelandangan kelompok yang menepati konsep kemiskinan di mana mereka kekurangan akses kepada sumber-sumber yang diperlukan untuk menjalani kehidupan harian serta mereka yang tidak berkemampuan dari segi kewangan. Rajah ini menunjukkan insiden kemiskinan luar bandar di Malaysia pada tahun 2014 sehingga tahun 2016. Seperti dalam rajah tersebut, Sarawak adalah antara negeri tertinggi dalam mencatat rekod kemiskinan dan meningkat pada tahun 2016. Hal ini masih terjadi meskipun terdapat pelbagai skim bantuan kerajaan untuk membantu meringankan beban kemiskinan di negeri-negeri di Malaysia. Pada tahun 2020, Sarawak telah berjaya menurunkan kadar kemiskinan negeri
Walau bagaimanapun, hal ini tidak kekal lama kerana Sarawak mencatat jumlah miskin tegar tertinggi di Malaysia. Bahagian-bahagian yang seterusnya akan menjelaskan lagi dengan lebih mendalam. Isu pendapatan, peluang pekerjaan dan jurang ekonomi sebagai punca kemiskinan dapat dibahagikan kepada dua, iaitu yang pertama, peluang pekerjaan dan pengangguran, dan yang kedua adalah pendapatan dan jurang ekonomi. Pertama sekali di Sarawak, isu peluang pekerjaan sering dibahaskan. Terdapat juga pertambahan dalam kadar pengangguran di Sarawak dan juga artikel-artikel yang mengemukakan pengangguran di Sabah Sarawak adalah tinggi. Penulisan para pengkaji lepas menyatakan bahawa terdapat pembahagian peluang pekerjaan yang tidak sama rata antara Semenanjung dan Sabah Sarawak. Contohnya adalah penghantaran guru ke Sabah Sarawak dari Semenanjung adalah ramai. Selain daripada itu, terdapat juga pengangguran dan kekurangan peluang pekerjaan mengikut kaum. Hal ini terjadi akibat daripada dominasi sektor perniagaan oleh kaum Cina di Sabah Sarawak seperti yang terjadi di Semenanjung Malaysia. Ini menyebabkan kekurangan penguasaan ekonomi etnik lain dan juga kekurangan peluang pekerjaan untuk etnik lain. Seterusnya, pendapatan dan jurang ekonomi. Terdapat banyak pendapat dan artikel yang membahaskan jurang ekonomi antara negeri dan jurang ekonomi antara etnik. Ketidakseimbangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi antara negeri dan pengagihan pembangunan yang tidak seimbang serta penerima faedah yang dilaksanakan secara tidak telus telah menyebabkan kepada ketersamaan pendapatan dalam kalangan kumpulan etnik dan di antara kawasan bandar dengan luar bandar. Rakyat juga sering mempertikaikan terhadap ketaksamaan dalam pembahagian pendapatan oleh kerajaan terhadap etnik yang berasal dari Sabah dan Sarawak. Statistik pendapatan isi rumah kasar bulanan purata juga menunjukkan Sabah Sarawak mempunyai jumlah terendah dan Sarawak merekodkan pendapatan isi rumah bulanan kasar terendah di Malaysia. Hal ini menunjukkan bahawa tidak hairan sekiranya kemiskinan di Sarawak adalah yang tertinggi dan juga tidak hairan sekiranya jumlah gelandangan di Sarawak bertambah dengan kadar yang tinggi. Manakala penghantaran guru ke Semenanjung dari Sabah Sarawak agak kurang. Isu ini dipercayai terdapat kaitan dengan dasar ekonomi penjajah pada zaman penjajahan di Malaysia. Oleh itu, kerajaan perlu menyusun semula dasar ekonomi yang dapat merangsang keseimbangan ekonomi. Antara usaha kerajaan yang telah dilaksanakan untuk menyeimbangkan ekonomi antara etnik di Malaysia adalah seperti dasar ekonomi baru. Oleh itu, rakyat perlulah menyokong usaha-usaha kerajaan untuk menyeimbangkan ekonomi mengikut negeri dan etnik di Malaysia. Seterusnya adalah golongan gelandangan di Sarawak mengikut etnik. Satu kajian telah dijalankan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat pada tahun 2020 di Sarawak yang melibatkan pelbagai daerah di Sarawak seperti Miri, Sibu, Kuching, Bintulu dan lain-lain. Dari statistik tersebut, jumlah golongan gelandangan telah dikenal pasti mengikut etnik. Etnik Iban adalah antara yang teramai iaitu sebanyak 38%, diikuti oleh Melayu 30%, Cina 20% dan lain-lain sebanyak 12%. Subtopik 4. Kadar kemiskinan dan pengangguran mengikut etnik di Sarawak. Jadual ini menunjukkan terdapat pertambahan dalam kadar pengangguran semenjak tahun 2019 sehingga ke tahun 2021. Jadual ini pula menunjukkan bantuan yang diberikan oleh kerajaan mengikut etnik. Etnik Melayu merekodkan bilangan penerima bantuan kerajaan paling tinggi di seluruh Malaysia. Subtopik yang kelima, peluang pekerjaan menurut etnik di Sarawak. Ketidakseimbangan taraf ekonomi antara kaum Bumiputera berbanding dengan kaum lain agak ketara di Borneo, berikutan keadaan geografi yang menyukarkan pembangunan. Di Sarawak, kaum Iban merupakan etnik yang paling banyak mengalami masalah gelandangan, walaupun pelbagai bantuan kewangan telah disediakan untuk kaum Bumiputera di Malaysia.
Ini menunjukkan bahawa kekurangan peluang pekerjaan merupakan salah satu punca terbesar kepada masalah gelandangan. Seterusnya ialah metodologi kajian. Bentuk kajian kami adalah bersifat kualitatif, iaitu pengumpulan data yang tidak berasaskan nombor. Metod pengumpulan data adalah dengan menganalisis statistik gelandangan melalui artikel, jurnal dan kajian-kajian lepas. Manakala metod analisis data pula adalah menggunakan Miles and Huberman model yang mempunyai 3 tahap iaitu data reduction, data display dan conclusion drawing. Perkara yang terakhir ialah dapatan kajian. Dapatan kajian yang pertama ialah mengkaji faktor-faktor kemenjadian gelandangan di Sarawak. Antara faktor-faktor tersebut ialah berpunca daripada masalah keluarga, masalah kesihatan mental, masalah ketiadaan tempat tinggal, ketagihan minuman keras dan dadah serta dibuang kerja. Tambahan pula Datuk Fatimah Abdullah yang merupakan Menteri Kebajikan, Wanita dan Kesejahteraan Masyarakat menyatakan bahawa antara punca kemenjadian gelandangan di Sarawak berpunca daripada masalah kewangan seperti pendapatan hanya mampu untuk menanggung kehidupan seharian sendiri sahaja sehingga tidak mampu membayar sewa. Hal ini menunjukkan bahawa punca kemenjadian gelandangan dapat dikaitkan dengan kemiskinan. Yang kedua, antara objektif kajian yang ingin dianalisis ialah untuk mengenal pasti punca berlakunya kekerapan isu gelandangan dalam sesebuah etnik. Ini menunjukkan bahawa etnik dan kemenjadian gelandangan di Sarawak adalah berkait rapat dengan faktor tertentu. Setelah membuat analisis dengan penuh teliti mengenai topik ini, faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya kemenjadian gelandangan di Sarawak adalah pelbagai dan meliputi aspek yang luas dan mendalam. Tinjauan literatur telah dibuat dengan teliti dan membuktikan bahawa kumpulan etnik berkait rapat dengan kemenjadian gelandangan di Sarawak. Antara topik-topik yang telah diseliti adalah perkara pertama, gelandangan di Sarawak mengikut etnik. Kesemua mereka yang menerima bantuan dan dihantar ke pusat transit gelandangan di daerah masing-masing atau daerah terdekat untuk mendapatkan bantuan bagi melakukan perubahan jangka panjang dalam kehidupan mereka. Sesetengah orang juga disaring dan dihantar ke pusat yang boleh memberi mereka bantuan khas dalam rawatan perubatan dan pemulihan. Kesimpulannya, yang dapat diperoleh oleh subtopik ini, kumpulan etnik yang mempunyai jumlah gelandangan yang paling banyak ialah kaum etnik Iban dan yang paling sedikit ialah Kedayan. Perkara yang kedua, menurut analisis yang telah dilakukan, kadar pengangguran semakin meningkat semenjak berlakunya krisis pandemik. Semakin tinggi kadar pengangguran, maka semakin tinggi juga kadar kemiskinan yang berlaku di Sarawak. Kesimpulannya, kaum etnik yang paling banyak menerima bantuan kewangan ialah etnik Melayu. Perkara yang ketiga, kumpulan etnik yang paling banyak mengalami situasi gelandangan adalah kaum Iban di Sarawak. Walaupun banyak dan pelbagai bantuan kewangan telah disediakan untuk kaum Bumiputera di Malaysia, masalah kekurangan peluang pekerjaan merupakan antara punca terbesar kepada masalah gelandangan.